warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Hafizah binti Muhammad Ali alias Osman. Hari ini saya akan membincangkan tentang tajuk penjangan anak hadonah, iaitu hadonah. Pengertiannya dari segi bahasa ialah tepi atau sisi. Hal ini demikian kerana tepi atau sisi ini penjaga anak mengambil anak yang dijaga itu dari dijaga ke sisinya. Maksudnya macam ke sisinya itu bersamanya lah. Di mana-mana dari segi syarak bermaksud menjaga seseorang yang belum berupaya menguruskannya sendiri dan mendidiknya dengan pelbagai cara yang sesuai dengan pembesarannya. Maksudnya di sini menjaga seseorang, iaitu kanak-kanak yang belum memayis, yang belum tahu apa-apa, untuk mengurus diri dan mendidik anak kecil itu dengan pelbagai cara yang sesuai untuk pembesarannya. Bagi kanak-kanak yang masih kecil, hadonah berarti sehingga umur memayis. Penjagaan kanak-kanak selepas umur memayis sehingga balik dinamakan kafalah, bermakna memelihara. Hikmah pensyariatan hadonah ini ialah untuk mengatur tanggungjawab yang berkaitan dengan penjagaan anak, penjagaan dan pendidikan kanak-kanak yang masih kecil. Jadi hal ini kemungkinan suami isteri berpisah atau hidup tanpa kesefahaman atau berada dalam kesempitan untuk memberi perhatian dan mendidik anak kecil mereka. Jadi jika keadaan ini dibiarkan, pertikaian mereka tidak akan selesai. Jadi kalau pertikaian mereka tidak akan selesai, jadi menjadikan anak macam penganiayaan kepada anak kecil, sebab kita mengabaikan kepentingan mereka kan. Jadi hak yang ketiga adalah hak penjagaan anak. Hak penjagaan anak yang lebih baik, yang lebih berhak untuk menjaga anak kecil ialah ibu daripada bapa. Sebab ibu lebih berhak daripada bapa. Yang pertama, kasih dan berlemah lembut dalam menjaga dan mendidik. Kasih dan kesabaran ibu menanggung beban menjaga dan mendidik anak kecil. Sebabnya ibu telah mengandung kita, lepas tu menanggung beban untuk kita menjaga anak kecil. Jadi tahap kesabaran ibu itu sangat-sangat terkawal. Yang kedua, ibu lebih berlemah lembut dalam menjaga dan mendidik anak-anak, di samping mampu memberi kasih sayang yang perlu oleh kanak-kanak. Kalau macam bapa dia tak macam ibu dia berlemah lembut. Kalau bapa ni ayah macam dia seorang yang tegas. Jadi anak kecil yang belum memayis dia perlukan ibu untuk untuk beri kasih sayang, untuk memerlukan kasih sayang mereka. Hal ini berdasarkan hadis daripada Abdullah bin Amr berkata, maksudnya Rasulullah SAW ditemui oleh seorang wanita dan berkata, "Wahai Rasulullah,
Sesungguhnya akulah yang mengandungkan anakku ini, susukulah menjadi minumannya, dan akulah penjaganya. Bapanya telah menceraikan aku dan sekarang dia ingin mengambil anakku. Rasulullah SAW bersabda, kamu lebih berhak daripada suami wanita, seorang wanita yang bertanya tadi, selagi kamu tidak berkahwin lagi. Hadis riwayat Abu Dawud. Hak penjagaan selepas ibu. Kalau ibu tiada, kalau tak ada ibu atau ibu tu tak nak jaga anak kecil itu, maka ia terserah kepada nenek sebelah ibu dan ke atas. Jadi ini yang kedua, saudara perempuan seibu sebapa. Saudara perempuan adik-beradik ibunya lah. Saudara perempuan sebapa. Yang keempat, yang kelima, saudara perempuan seibu. Yang keenam, ibu saudara sebelah ibu. Yang ketujuh, ibu saudara sebelah bapa. Yang ke-8, anak-anak perempuan kepada saudara lelaki. Anak-anak perempuan kepada saudara lelaki, maksudnya anak saudara lah. Macam abang kita ada anak perempuan, atau adik lelaki kita ada anak perempuan. Anak perempuan. Yang ke-9, anak-anak perempuan kepada saudara perempuan. Adik kita ada anak perempuan, ia lebih berhak macam dia kena ikut urutan selepas ibu. Kalau ibu nak menjaga anak kecil itu, bagi kena ikut urutan nenek sebelah ibu. Lepas tu saudara perempuan seibu sebapa. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama pada perbahasan mazhab. Ulama bersepakat bahawa seseorang Islam mempunyai hak hadanah ke atas kanak-kanak yang beragama Islam atau yang bukan Islam dalam kalangan keluarganya, dan hak hadanah seseorang yang bukan Islam ke atas kanak-kanak yang bukan Islam dalam kalangan keluarganya dibenarkan. Hal demikian kerana hadanah merupakan hak perwalian dan seseorang Islam mempunyai hak perwalian ke atas orang Islam atau orang yang bukan Islam dalam kalangan keluarganya. Bagi hak hadanah seseorang yang bukan Islam ke atas kanak-kanak yang beragama Islam dalam kalangan keluarganya, para ulama telah bersisih pendapat kepada dua pandangan. Para ulama daripada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan sebahagian mazhab Maliki berpandangan bahawa seseorang yang bukan Islam tidak mempunyai hak hadanah ke atas kanak-kanak Islam dalam kalangan keluarganya. Antara dalil yang dirujuk dari ialah firman Allah yang bermaksud dan Allah tidak sekali-kali akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk membinasakan orang-orang yang beriman. Surah An-Nisa ayat 141. Mereka berhujah bahawa yang dimaksudkan dengan memberi jalan dalam ayat di atas ialah berkenaan dengan perwalian atau penguasaan. Hadanah ialah sebahagian hak perwalian sama seperti perwalian dalam perkahwinan dan harta. Oleh itu, tidak wajar bagi seseorang yang bukan Islam mengendalikan hak perwalian ke atas kanak-kanak yang beragama Islam. Selepas itu, hak hadanah boleh gugur sekiranya orang Islam itu fasik. Maka menggugurkannya daripada orang bukan Islam itu lebih wajar. Bahkan seseorang yang bukan Islam sekiranya diberikan hak penjagaan ke atas anak yang beragama Islam, berkemungkinan besar akan memisahkan anak tersebut daripada agama dan akidah Islam. Berikutnya, fuqaha Islam daripada mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Zahiri berpendapat bahawa seorang yang bukan Islam berhak ke atas penjagaan kanak-kanak beragama Islam dalam kalangan keluarganya. Hal ini kerana perasaan kasih sayang tidak akan memberi kesan
dengan berbezanya agama antara mereka berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud Rasulullah SAW ketika mengisahkan hak pegangan anak yang menjadi rebutan antara sahabatnya Rafiq ibn Sinan dengan isterinya yang tidak memeluk Islam. Rasulullah telah memberi hak kepada anak tersebut untuk memilih salah seorang antara ibu bapanya. Apabila si anak memilih si ibu, lantas Rasulullah berdoa agar Allah memberi petunjuk kepada si anak tersebut. Akhirnya si anak memilih bapanya. Walau bagaimanapun, mazhab Hanafi menghadkan hak hadanah kepada ibu dan kaum kerabat wanita sahaja. Ini bermakna bapa dan kaum kerabat lelaki yang tidak beragama Islam adalah tidak layak untuk mendapatkan hak hadanah, kerana hak seorang lelaki ke atas hadanah adalah bersandarkan kepada hukum perwarisan harta, di mana seorang yang bukan Islam tidak layak mewarisi harta orang Islam dan sebaliknya. Fuqaha mazhab Hanafi dan mazhab Zahiri juga menyatakan bahawa hak hadanah seorang bukan Islam hanyalah terhadap anak kecil yang belum mengerti tentang agama dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa anak ini akan cenderung kepada agama yang lain. Tapi jika si anak telah sampai ke peringkat mengenal agama dan dibimbang akan terpengaruh, maka ketika itu ibunya tidak berhak ke atas anak tersebut. Juga sekiranya terdapat bukti yang si ibu telah mengambil kesempatan untuk memesongkan anaknya, memesongkan akidah anaknya, atau cuba memberi makan kepada sesuatu yang haram seperti daging khinzir, arak dan sebagainya, maka tindakan yang paling wajar ialah menarik balik haknya dengan apa jua cara sekalipun. Pandangan muktamad dalam mazhab Maliki pula menyatakan bahawa si ibu berkenaan masih berhak memelihara anaknya sama seperti berhaknya seorang ibu beragama Islam menjaga anaknya yang Islam. Hal ini adalah kerana mazhab Maliki tidak mensyaratkan persamaan antara penjaga dan anak peliharaannya. Jika sekiranya si ibu mengambil kesempatan untuk memesongkan agama dan akhlak si anak, maka menjadi kewajipan pihak berkuasa Islam untuk memastikan anak tersebut berada di bawah pengawasan orang-orang Islam. Pada masa yang sama, hak hadanah kepada si ibu masih terpelihara. Mazhab Maliki juga mengharuskan hak hadanah kepada bapa yang bukan Islam ke atas anaknya yang beragama Islam. Itu sahaja. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis hadanah. Jenis-jenis hadanah ada dua, iaitu hak jagaan bagi anak sah taraf dan juga hak jagaan bagi anak-anak tidak sah taraf. Okey, anak sah taraf semua dah tahu kan, sah taraf yang berkedudukan bersama dengan kita. Jadi nak diperkitakan dekat sini, yang nak dibahaskan dekat sini adalah tentang anak yang tidak sah taraf. Okey, anak yang tidak sah taraf, mereka juga berhak untuk mendapat hak penjagaan, perlindungan dan nafkah, termasuk makan minum, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, penjagaan kesihatan serta kebajikan tanpa mengira latar sejarah ibu bapa mereka. Anak yang tidak sah taraf juga memiliki hak untuk mewarisi harta, menerima wasiat dan hibah serta melangsungkan perkahwinan yang sah apabila tiba masanya. Hak itu dijamin undang-undang sivil dan syariah. Dari sudut undang-undang sivil, mereka sama seperti kanak-kanak lain dan telah takluk kepada peruntukan Akta Kanak-kanak 2011. Pelaksanaan kewajipan menanggung nafkah anak tidak sah terletak di atas ibu dan keluarga ibu sahaja. Jadi dalam bulanan di bawah seksyen hendaklah dibayar dari tarikh bermula kecuaian tersebut atau keengganan menanggung nafkah, atau dari sesuatu tarikh yang kemudian mengikut seperti dinyatakan dalam perintah.
Jika ibu tidak mampu atau meninggal dunia, tanggungjawab itu akan berpindah kepada waris yang berhak menerima pusaka, iaitu nenek dan saudara lelaki seibu. Seterusnya, sangat jelas tentang tuntutan terhadap ibu dan keluarga sebelah ibu untuk menjaga serta menunaikan hak anak berkenaan. Okey, jadi itu adalah untuk anak yang tidak sah taraf. Okey, seterusnya kita pergi kepada syarat-syarat hadanah. Syarat-syarat hadanah ada 6, iaitu berakal. Kalau orang gila tak bolehlah terima hak penjagaannya, sebab kalau nak terima hak penjagaan kena berakal. Yang kedua adalah beragama Islam. Seeloknya adalah beragama Islam, untuk menjaga hak anak-anak tersebut. Yang ketiga ialah amanah. Amanah dalam menguruskan harta beliau, amanah dalam menguruskan hak penjagaan ke atas beliau. Yang seterusnya ialah bersifat adil dalam menentukan masa depan beliau. Yang seterusnya ialah bermukim. Syarat untuk hadanah mesti bermukim, dia bukan bermusafir, dia mesti duduk dalam setempat, dia bukan secara berpindah randah. Yang terakhir ialah hak penjagaan anak gugur jika ibunya berkahwin lain. Kalau ibu tu kahwin lain, maknanya hak penjagaan itu serta merta akan gugur. Ada sesetengah pendapat kata hak penjagaan tidak akan gugur jika lelaki yang ibunya ingin berkahwin tu akan bertanggungjawab untuk menjaga anak tersebut. Itu tak gugur lah hak penjagaan je. Tapi kalau suami baru ibu dia tu tak nak jaga anak tu, maknanya hak penjagaan anak tu gugur lah. Maknanya patut diserahkan kepada wali yang seterusnya. Sekian daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada tajuk seterusnya, iaitu sebab hadanah. Okey, sebab hadanah. Kenapa berlakunya hak penjagaan anak ni lebih kepada ibu dan bukan bapa dan sebagainya? Kenapa? Persoalan dia. Yang pertama ialah kenapa ibu? Yang pertama, ibu ni dia lebih kasih dan sabar menanggung bebanan keluarga, bebanan menjaga dan mendidik anak kecil. Okey, ibu dia lebih penyabar, naluri kewanitaannya dia lebih pada sabar dan lebih baik menangani marah tu daripada seorang ayah. Okey, maksudnya ibu lebih layak lah untuk menerima hak penjagaan. Okay, yang kedua, ibu ni dia lebih lembut dalam menjaga dan mendidik anak-anak. Kita bandingkan dengan seorang ayah. Okay, ayah sifatnya adalah tegas. Okay, tegas. Dia tak garang. Ada juga yang garang, tapi kebanyakannya tegas. Tapi ibu, kalau kita tengok ibu kita sendiri, ibu kita seorang yang penyayang, seorang yang prihatin, seorang yang naluri kewanitaannya sangat-sangat dapat memberikan kita kasih sayang yang lebih daripada seorang ayah. Okey, maksudnya ibu ni lebih lembut. Okey, lebih lembut. Maksudnya dia lebih kalau kita share masalah apa-apa pun, kita akan share dengan seorang ibu berbanding seorang ayah, sebab ibu lebih rapat dengan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah ibu ni juga mampu memberi kasih sayang dan kecintaan yang diperlukan oleh anak-anak. Okey,
Maksudnya bila dah nama seorang ibu, dia akan berikan kasih sayang yang secukupnya kepada anak-anak dia. Okey. Dia tak berkira, dia tak memilih anak-anak tu. Contoh macam kalau ada 5 orang, dia akan sayang ke 5 orang tersebut. Dia takkan dia takkan memilih yang tu. Sewajarnya lah, ibu tak boleh memilih anak lah untuk sayang dia, ataupun nombor 2 sayang, nombor 3 tak sayang. Tak boleh macam tu lah, ya. Okay. Maksudnya kasih sayang ibu ni hendaklah sama rata semua adik-beradik, semua anak-anak. Maksudnya ibu ni dia mampu memberi kasih sayang yang secukupnya. Okay. Sebab berlakunya hak penjagaan anak tu kepada ibu tadi yang saya sebut, hal ini telah berdasarkan dalam sebuah hadis. Okey, iaitu daripada Abdullah bin Amr berkata, maksudnya Rasulullah SAW ditemui oleh seorang wanita dan wanita itu berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya akulah yang mengandung anakku ini. Susuku inilah yang menjadi minumannya dan akulah yang menjaganya. Bapanya telah menceraikan aku dan sekarang dia ingin mengambil anakku kembali." Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Kamu, ibu tu lah, kamu lebih berhak menerimanya. Kamu lebih berhak daripada ayah tersebut selagi kamu tidak berkahwin lain." Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita bagi situasi, iaitu jika ibu tu telah tiada ataupun dia tak nak jaga anak tersebut, maka hak penjagaan anak tersebut diturun dan diserahkan kepada nenek. Diserahkan kepada nenek. Kenapa? Sebab nenek ni dia ada sifat kewanitaan yang sama seperti ibu untuk menjaga anaknya, untuk menjaga anak itu dengan kasih sayang, dengan sebaiknya. Maka afdal lagi kalau nenek tu di sebelah ibu dan bukan sebelah ayah. Okey. Dan dalam hal penurunan hak penjagaan anak ni, dia lebih kita hendaklah lebih untuk mendahulukan keluarga terdekat terlebih dahulu. Misalnya macam kalau ibu tak ada, dia turun kepada nenek. Okey, keluarga yang terdekat terlebih dahulu, baru keluarga yang kita masuk pada yang seterusnya, iaitu cara menetapkan penjagaan yang tidak dipenuhi. Yang pertama ialah pengakuan penjaganya, atau penjaganya itu ibunya lah, ya. Okey, penjaga tersebut atau ibu itu telah berkahwin lain. Okey, dia berkahwin lain ataupun dia ada masalah seperti sakit yang berpanjangan. Jadinya jika ibunya tu dia berkahwin dengan lelaki yang tak ada kaitan dengan kanak-kanak tersebut, jadinya kanak-kanak tersebut dengan lelaki itu bukan muhrim, dia tak ada apa-apa pertalian, hal ini akan menyebabkan terjejasnya kebajikan kanak-kanak tersebut. Tapi hak jagaan anak akan kembali jika perkahwinan tersebut dibubarkan. Maksudnya jika perkahwinan tersebut terbubar, maksudnya cerai dan sebagainya, akan kembali balik seperti biasa. Maksudnya hak penjagaan anak tersebut kembali. Kedua ialah bantahan, iaitu terdapatnya dakwaan atau bukti yang kukuh yang menunjukkan bahawa penjaga atau ibu tersebut tidak dapat memenuhi syarat penjagaan yang telah ditetapkan. Okay. Yang ketiga, last kali ialah keputusan hakim. Keputusan hakim ni perlu diambil kira, penting sangat.
hakim ni dia meragui. Dia meragui syarat-syarat yang ada pada penjaga tersebut berdasarkan penyiasatan. Maksudnya hakim ni dia siasat penjaga dia tu macam mana. Dan penetapan hak penjagaan telah gugur. Pada 18 April 2011 di Mahkamah Tinggi Syariah Melaka terdapat satu pertuntutan hak hadanah di mana plaintiff sebagai bapa dan defendant sebagai ibu. Plaintiff dan defendant telah bernikah pada 26 Mei tahun 2000 dan telah bercerai pada 31 Mei 2008 di Mahkamah Tinggi Syariah Melaka. Hasil perkongsian hidup mereka telah dikurniakan 3 orang cahaya mata, iaitu 2 orang lelaki dan seorang perempuan. Akibat daripada perceraian tersebut, plaintiff bapa telah membuat permohonan kepada Mahkamah Tinggi Syariah Melaka untuk mendapatkan hak jagaan ke atas ketiga-tiga anak mereka. Dan defendant telah membuat tuntutan balasnya untuk memohon supaya anak yang ketiga yang berumur 2 tahun diberikan hak jagaan kekal kepadanya. Di dalam kes ini, plaintiff dan defendant dan beberapa orang saksi mereka telah memberi keterangan di hadapan mahkamah. Di dalam keterangan plaintiff, mahkamah dapat simpulkan berikut. Sebelum perceraian, plaintiff telah tinggal di Johor Bahru bersama defendant. Defendant bekerja di Singapura dengan pendapatan tetap sebanyak RM6,000 sebulan. Di Johor Bahru, mereka tinggal di rumah sewa. Plaintiff mendakwa rumah tersebut sesuai untuk mereka sekeluarga. Plaintiff memberi keterangan bahawa mereka telah bercerai dengan defendant dan plaintiff telah berpindah ke Melaka. Akhirnya, beliau berjaya mendapatkan pekerjaan di Melaka. Sekembalinya daripada Johor, plaintiff telah membeli rumah di Taman Champion Perdana Melaka. Plaintiff menegaskan rumah tersebut mempunyai 3 bilik dan 2 bilik air. Ianya amat sesuai dan selesa untuk didiami oleh ketiga anak mereka. Plaintiff menegaskan bahawa defendant sengaja membuat tuduhan yang kononnya beliau sengaja mengaibkan serta menghilangkan kelayakan plaintiff untuk mendapatkan hak hadanah sepenuhnya ke atas ketiga anak mereka. Plaintiff menegaskan lagi bahawa defendant hanya pandai membuat tuduhan tanpa membawa sebarang bukti yang sahih. Sebelum berlaku perceraian, anak ketiga mereka telah tinggal dengan defendant. Akan tetapi setelah berlaku perceraian, anak tersebut telah diserahkan pada plaintiff. Pihak plaintiff mendakwa bahawa defendant mempunyai kenalan seorang lelaki yang bermurah hati menyewakan rumah kepada defendant. Lelaki tersebut bebas keluar dan masuk tanpa ada ikatan yang sah. Plaintiff mendakwa defendant setelah bercerai banyak berpindah randah sebanyak 5 kali. Rumah terakhir defendant ialah di Selangor. Maka dengan ini, defendant telah hilang kelayakan hak penjagaan anak. Ibu defendant tidak berhak menjaga anak tersebut kerana ibu defendant tinggal di Jengka, sedangkan 2 orang anaknya tinggal di Melaka. Pihak plaintiff mendakwa anak tersebut selesa bersama plaintiff, iaitu mereka selalu mengaji bersama, solat berjemaah dan sebagainya. Plaintiff juga mendakwa defendant sibuk dengan kerjanya dan telah bekerja di Selangor. Plaintiff mendakwa defendant telah berkahwin lain dan anak tersebut telah rapat mesra dan kasih sayang di antara mereka. Keterangan dari defendant telah diambil, iaitu defendant sewaktu memberi keterangan telah memberikan gambaran yang jelas kepada mahkamah bahawa keadaan kedua-dua anak yang tinggal bersama dengan plaintiff dalam suasana yang menyesakan. Ini kerana dalam rumah tersebut mempunyai 2 sahaja bilik, di mana satu bilik komputer manakala satu lagi bilik plaintiff, yang menyebabkan anak mereka tinggal hanya di hadapan televisyen. Defendant juga telah membuktikan bahawa plaintiff mempunyai tabiat buruk dan akhlak yang keji, iaitu plaintiff telah memberi idea menyuruh dan menggalak dan mendorong defendant untuk bekerja di pusat urut dan radiologi. Plaintiff juga telah menghantar defendant untuk belajar mengurut di Taman Tun Aminah Johor Bahru. Kegemaran plaintiff ialah melalui internet, berchatting dan kemudiannya menggalakkan rakan internet mereka mengamalkan seks bebas. Modus operandi mereka hanya berjumpa di satu tempat, menempah bilik dan memaksa defendant meniduri lelaki lain, manakala plaintiff pula tidur dengan perempuan lain. Hobi plaintiff seterusnya ialah menonton video lucah.
Walaupun telah ditegur beberapa kali oleh defendant dan merosakkan CD-CD kotor dan jijik itu, plaintiff juga tidak pernah solat berjemaah bersama-sama dan mengajar anaknya mengaji. Plaintiff juga tidak pernah meluangkan masa untuk mengajar anak mereka kerana terlalu sibuk dengan pekerjaan. Plaintiff juga sangat kedekut dan tidak bertimbang rasa walaupun bergaji besar, tapi hanya memberikan wang pembelanjaan RM50 sahaja sebulan. Itu pun ada beberapa insiden plaintiff meminta semula wang tersebut daripada defendant. Defendant menegaskan bahawa defendant hanya menuntut hak anak ketiga dan secara alternatifnya juga menuntut diberikan penjagaan anak ketiga sahaja. Ia bertujuan untuk menjaga kebajikan sekiranya plaintiff iaitu bapa mencuaikan nafkah anak tersebut. Di atas keterangan yang diberikan, timbul beberapa isu yang menjadikan pertikaian di antara plaintiff dan defendant berhubung dengan tuntutan hak penjagaan ke atas anak-anak tersebut. Masing-masing mempunyai alasan dan hujahan kenapa dan mengapa mereka berhak untuk mendapatkan hak jagaan ke atas anak tersebut. Setelah meneliti dan menilai semua keterangan saksi diambil oleh mahkamah, pihak mahkamah telah memerintahkan bahawa pihak defendant diberikan hak jagaan kekal ke atas ketiga-tiga anak mereka, manakala pihak plaintiff hanya diberikan akses melawat sahaja untuk anak mereka. Hal ini kerana plaintiff mempunyai akhlak yang buruk dan tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah ke atas ketiga-tiga anak mereka. Setelah itu, pihak plaintiff akur dan perintah dengan pihak mahkamah.